Ini satu bab mengatakan kelakuan sembahyang orang yang musafir, mana orang yang dalam perjalanan. Yakni orang yang pergi-pergian. Bermula harus bagi orang yang pergi-pergian, mana orang yang musafir itu yang syarat dia lanjut. Safar yang tawil mana lanjut, maka yang panjang. Maksud dalam fiqh kita ada dua marhalah dalam mazhab Imam Syafi'i gitu. Kemudian lagi pula syarat dia mubahun. Syarat bahawa musafir dia musafir yang diharuskan oleh syarak. Jangan musafir dia musafir yang diharamkan, itu tak dibenarkan. Jadi musafir nak melakukan benda yang diharam, judi misalnya, maka dia tidak dapat rukhsah syar'i. Sebab kasar atau jamak itu merupakan rukhsah syar'i, iaitu satu kemudahan syarak. Maka kaedah kita ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Ar-rukhas mana kemudahan, kelonggaran syarak tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Ya, tak diberikan. Maksiat mana dia ada dua. Satu maksiat bis safar, satu lagi maksiat bis safar. Maksiat dimasuk ke sini adalah maksiat bis safar. Maksud maksiat dia mula-mula lagi dah. Dia pergi turun rumah tu memang dia buat maksiat. Ya, maka tidak diberikan rukhsah syarak mengkasar ataupun menjamak. Kalau buat tak sah mayang. Ada pun maksiat bis safar. Dia pergi tadi musafir yang baik, nak pergi ziarah ke, nak pergi ke Mekah ke mana buat kerja baik. Tapi di tengah jalan tu dia ada melakukan maksiat-maksiat umpamanya. Maka ini tidak membatalkan akan rukhsah syar'i, maka dia boleh. Masih lagi dibenarkan dia melakukan jamak ataupun kasar. Kemudian pemuda harus kasar pada sembahyang qada. Yang di dalam pergi-pergian yang harus kasar jika diqadanya akan dia dalam pergi-pergian atau di dalam pergi-pergian yang lain. Tapi tidak harus kasar pada sembahyang qada yang luput di negeri dengan yakin atau dengan syak adakah luput di dalam negeri atau di dalam pergi-pergian. Tidak harus kasar pada sembahyang qada. Qada yang empat tadi. Dia nak qada zuhur, nak qada asar atau nak qada isyak dalam musafir. Syarat dia mestilah qada tu dalam pergi-pergian yang harus. Jika diqada'kan di dalam pergi-pergian, makna yang boleh diqada' secara kasar ialah sembahyang tu ditinggal dalam musafir dan diqada' juga dalam musafir. Walaupun musafir yang lain. Ya. Dia musafir tiba-tiba biasanya kita buat misal lebih mudah rebebas jalan. Hari-hari dia musafir kan. Lagi sini pergi Kuala Lumpur ke, dia pergi Penang ke mana kan. Tiba-tiba dalam musafir tu dia ada tertinggal sembahyang. Apa dia asar, zuhur, asar ataupun isyak. Maka bolehkah dia kasar? Boleh dengan syarat dalam musafir itu. Ya, dia kasar tu dalam musafir. Kalau dia dah balik ke rumah dia nak kasar, dia jamak dia nak apa, nak qada secara kasar tak boleh. Atau yang ditinggalkan tu dalam mukim. Maknanya sebelum musafir dia ada tinggal sembahyang yang boleh kasar, zuhur, asar, isyak. Maka dalam musafir dia nak qada sembahyang yang tinggal dalam mukim. Ketika dia musafir, maka boleh tak dikasar? Tak boleh. Yang jadi satu saja yang boleh tu. Tinggal dalam musafir, qada dalam musafir saja. Walaupun musafir yang lain. Ya, dia musafir kemudian tinggal, dah balik rumah, besok pagi nak bawa bah balikkan misalnya ni. Dia musafir, dalam musafir teringat yang musafir semalam kita tinggal. Dalam musafir juga dia kata boleh. Boleh apa? Boleh kasar, ya, atau mana. Jadi satu jelah tinggal dalam safar, qada pun dalam safar. Ya. Kalau dia tinggal dalam mukim lawan safar, mukim tak musafir. Nak qada dalam musafir tak boleh kasar, dia kena tamam. Atau dia tinggal dalam musafir tiba-tiba dah sampai rumah baru teringat nak qada ketika dia bermukim dah sampai rumah, tak boleh juga. Ya, habis tu. Kemudian bermula pergi-pergian lanjut. Apa takrif definisi dalam pada fuqaha ulama fiqh dia mengharuskan kasar perjalanan 2 hari. Ya, atau 2 malam, kita panggil 2 marhalah. Atau sehari semalam. Sehari semalam 24 jam. Yang agak hari pada yang beradab biasa. Tidak lama terlalu lambat atau cepat, keduanya. Serta beradat turun naik. Mana tempat singgahan dia, RNR ke mana tempat biasa dia orang tinggal tu maknanya sampai sehari semalam ataupun 2 hari. Atau dobit dulu daripada kenderaannya dan berhenti kerana makan dan sembahyang dan sebagainya, maka itu perjalanan 2 marhalah. Dan 2 perhentian dengan perjalanan tanggungan yang berat. Dan jika berbilang 2 marhalah itu dengan barit, manakala kita ukur dengan barit maka iaitu 4 barit. Ya, ni kiraan dulu barit. Dan jika dibilang dengan parsah maka itu 16 parsah. Dan jika dibilang dengan mail dengan batu maka 48 mail Hashimi. 48 batu. Maka perjalanan yang 1 barit itu ialah 4 parsah. Barit 1 4 parsah. 1 barit 4 parsah. 1 parsah 3 mil. Jadi maknanya apa? Barit lebih besar lagi lah. Sikit aja dah 4 parsah. 4 parsah, 1 parsah mana 3 mil. Jadi mana 12 parsah kan 4. Jadi maknanya apa itulah sekatan dia. 3 mil 1 parsah. 3 batu 1 parsah. Dan 4 parsah baru 1 barit. 4 parsah 1 barit. Sekarang dah pakai kilo kan, kilometer. Habis. Dan yang 1 mil itu 6,000 hasta. 1 batu tu orang dulu dikira 6,000 hasta, masya-Allah. Boleh kira tu. Jangan aku satu hasta. Masya-Allah, hebat orang dulu dikira. Habis dikira. Kita tak sampai nak kira banyak kira duit ni. Dan hasta pula 24 jari. 1 hasta berapa jari ada? Habis dikira tadi. Kita pun tak terkira. 1 hasta 24 jari. 5, 10, 15, 20. 24. Tak kira.
Kalau lebih tak tahu keturunan jin tahu kan. Jin panjang 40 jari. Tu jin puraga tu. Jadi takriban secara galibnya satu hasta dia ada 4 jari, 24 jari lintang. Lintang macam ni lintang. Habis orang kira kan. Iaitu 24 jari melintang. Dan yang satu jari ialah 6 biji syair. Satu jari kita ni kalau gugur 6 biji syair ada tu. Syair tu buah macam kepala mancis betul. Habis dikira kan. Oh, malu kita orang dulu habis dikira. 6 biji syair melintang, satu jari luar dia tu. Dia bukan senci. Dengan syair yang agak hari, mana syair yang sederhana. Dan sebiji syair pula 6 lembut rambut kuda. Ambil kuda punya rambut, letakkan 6 tu buat satu syair je. Habis dikira kan. Pada hal melintang, kita lintang kamu itu, dapatlah 6, maknanya lembaran ekor kuda dan satu syair. Habis bermula perjalanan laut pula, seperti darat jugalah. Hukumnya pada yang tersebut itu darat apa semua sama je. Habis ada pun semayang tamam itu terafdal daripada semayang kasar, melainkan jika ada jauhnya perjalanan itu sampai 3 marhalah. 2 marhalah kita dah boleh kasar, boleh jamak. Bila itu mana afdal? Dia afdal kita kalau 3 marhalah afdal. Sebab dipanggil khurujun minal khilaf, keluar daripada khilaf. Sebab tak sampai 3 marhalah mazhab Malik tak boleh kasar, tak jamak. Tapi kalau sampai 3 marhalah wajib jamak, wajib kasar ke mazhab dia. Jadi mana kita meraihkan pendapat Imam Malik, ya itulah dia kata kalau 3 marhalah wajib. Jadi bagi kita kalau sampai 3 tu, maka terletak sunat lebih kuat. Ya, mana lebih afdal bila sampai 3 marhalah. 2 marhalah dah boleh ambil rukhsah. Tapi kalau 3 marhalah lebih afdal. Kita buat kasar daripada tamam. Ya. Mazhab Malik kalau tak sampai 3 tak boleh. Tak sampai 3 marhalah tak boleh kasar. Tapi kalau dah sampai 3 marhalah wajib kasar. Dia gitu tu mazhab. Jadi kita raikan mazhab dia kata wajib, maka afdal aula kita kalau 3 marhalah kita kasar. Atau lebih, ya. Maka kala itu terafdal kasar daripada tamam. Terafdal, apa makna afdal? Aksaru sawaban, lebih banyak nisbah dia daripada kita buat tamam 4. Dan demikian lagi terafdal kasar daripada tamam bagi barang siapa yang ada hatinya benci akan kasar. Rasa syarah beri dia macam malah nak ambil al-jalawan sebab tu hukum, ya, boleh. Tetapi bukan kerana benci daripada sunnah Nabi kan. Kalau benci sunnah Nabi kufur. Kerana demikian itu mana benci sunnah Nabi kufur. Dia semalas kan, boleh tu boleh, malas kita lawan. Sebab apa? Benda tu syarat tu boleh kan? Itu boleh. Tapi yang benci ke mana dia benci sunnah itu kufur wal ayat sabillah. Kerana memilih ia akan yang asal itu apa? Tamam. Itu maksudnya. Kemudian Rasulullah menyatakan permulaan safar. Permulaan musafir. Permulaan safar yang harus kasar pada negeri yang berkota. Dia sebut dulu dia keluar dari kota. Kota Melaka. Dia Melaka di kota tadi. Mana sempadan? Ya. Kedua di gerbang. Kalau kita sekarang ada signboard, kan? Sini kawasan apa? Pernu. Depan lagi Umbai. Depan lagi Selinyak. Di mana lagi? Pulai, Serkam, sampai Melemau. Jadi papan tanda itu sempadan. Kalau kita duduk sekarang Teruk Mak ataupun Pernu, kita berjalan sampai ke keluar daripada sempadan Pernu, dah masuk kampung lain, mana dah boleh jamak, dah boleh kasar. Tak boleh kasar tempat kita tu. Selagi belum keluar. Ya, belum keluar tak boleh. Dia keluar je sempadan tempat dia. Begitu ke balik. Balik je masuk je sempadan dia, dah tak boleh. Dia kata dah balik sampai rumah pun kata boleh kasar lagi. Atau mazhab dia tak tahu mazhab dia pakai. Syafi'i tak, kita sempadan lagi. Kita nak kasar, atau jamak mesti keluar daripada sempadan lagi kita. Kemudian kalau balik pula, balik masuk je habis. Kalau nak kasar nak jamak, jangan masuk dulu, kita kasar jamak. Boleh masuk. Ya. Kalau berkota tempat kota lah sempadan. Keluar daripada kota atau setengah daripada kota pada negeri yang berkota. Setengahnya pada pihak yang di hadapan berjalan, dan jika kota itu runtuh, kota diruntuh. Kota Melaka runtuh, papan di Jawa didirikan. Wah. Ya, buat nanti papan Jawa tak jumpa. Atau ada ia berbilang, atau ada di luar kota itu tempat kediaman orang. Dia ada sempadan tapi ada sambung dengan kediaman orang, lepas kediaman orang. Ya. Atau ada ia dalamnya beberapa perhumaan, mana ada kawasan pertanian, petang padi ke, atau tempat kharab, tempat kawasan yang dah roboh, runtuhan, yang tiada didiami, kawasan perumahan yang dah lumpuh, istilah runtuh, tak dipakai orang sekalipun, mana kena lepas kawasan. Dari kerana di luar kota negeri itu tiada dibilangkan daripada negeri. Dia ada keluar dia, atau tak panggil negeri lagi. Negeri yang kita di mana kota, kampung. Ya. Dan jika ada ia didiami orang sekalipun dan barang dalam kota, maka itu dibilangkan dia negeri juga. Ya. Maka kena keluar sepadan. Syahadan, apabila keluar yang musafir itu daripada kota, macam kita keluar sepadan kampung, negeri sini mana kampung, bukan negeri mana negeri macam kita, negeri Melaka besar kan, keluar Melaka masuk bawa nak boleh kasar tak, kampung kan. Apabila keluar musafir daripada kota harus ia kasar. Jangan keluar jangan kat rumah dia kasar lagi. Jika ada ia lagi bersandar kepada kota tu, mana nak cerita dah keluar tapi dia sandau, boleh kita asal dia keluar je. Ada pun parit yang mengelilingi negeri, maka seperti hukum kota jua, ya, parit. Dia kalau muat banyak kan parit tadi. Parit sakai dia, parit jakun dia, kan. Parit layak ada layak. Jangan parit tadi. Seperti hukum kota juga. Mana sepadan kampung dipisahkan parit, ada setengah dipisahkan dengan sungai, kan. Hanya Pernu dengan mana? Umbai pisah mana sungai, kan. Sebelah tanah masuk Umbai, masuk sini, masuk Pernu. Itu pun jika ada seumpama parit atau kota itu tertentu pada satu negeri atau pada dusun juga.
Dan jika ada dalamnya dua buah negeri atau dua buah dusun umpamanya, maka tiada disyaratkan melalui dia, hanya adalah kedua negeri atau dusun itu masing-masing dengan hukumnya. Yang taman kan, dia taman ni taman ni, yang ni taman lain, lebih baik sekali pandang macam satu, tapi dia ada signboard masing-masing tu. Tak syarat kita nak keluar habis, keluar taman ni dah boleh dah. Ya, sempadan itu sekarang senang dengan ada signboard pun dia tahu sempadan dia keluar je, maka dia boleh ambil hukum rosah syar'i dia, itulah kasar. Dan pada negeri yang tiada berkota, lapang dia, ya, dia tak ada kota, dia tak ada signboard, dia tak ada apa, tak ada gerbang, maka permulaan keluar di tempat yang kesudahan kediaman orang. Kawasan kampung tu tengok mana kawasan rumah orang lagi, dia keluar di kawasan rumah tu boleh dah. Dan jika menyelangi akan tempat yang tiada kediaman manusia, ya, kosong, atau menyelangi dia sungai yang besar atau medan yang luas sekalipun, maknanya apa, dia ke kawasan tu, ya, lagi dalam tu kawasan perumahan tu, tempat kampung tu, atau bagi dalam, dia keluar dia boleh lah. Dan tiada disyaratkan melalui tempat yang tiada dikediami, yang di luar tempat yang didiami orang, tak syarat. Dan tiada disyaratkan melalui segala perumahan dan kebun-kebun yang berhubung dengan negeri, dia sambung kebun kan, tak syarat. Sekarang macam ni jadi kan, mana kita sambung semua rumah orang penuh, tapi tak syarat, letak kampung dia, letak signboard tu, adalah pisah dah tu, ya. Dan jika ada ia pagar atau di dalamnya rumah yang didiami orang bermasa-masa pada setengah daripada segala pasalnya, tahun sekalipun, ya, mana ada kawasan rumah punya ada perceraian, maka dikira itulah. Bermula dua dusun berhubung, maka itu seperti hukum satu dusun juga. Ya, kalau dusun terkecil dia berhubung, maka satu dusun lah. Dan jika ada dua dusun itu bercerai, maka masing-masing dengan hukum dia. Habis. Dan permulaan safar, permulaannya seperti daripada negeri yang di tepi laut, yang tiada berkota. Keluar ia daripada negeri itu serta naik ia kepada perahu dia. Dia naik perahu di jalan, dia keluar sepadan. Dan belayar ia pun terus, maka dia bolehlah. Atau naik ia ke dalam sampannya dan pergi ia ke perahu. Dia naik berpisah darat ke mana dia keluar di sepadan dia. Syahadan, putuslah safar apabila sampai kepada tempat yang disyaratkan melalui dia. Ada? Ni kata kitabnya ada. Ada orang kata balik umar boleh tak? Tu tak tahulah mazhab sendian berhad. Imam Syafi'i kita tengok ni. Tempat mula syarat kita boleh, kasar tadi keluar. Sama balik kita tempat juga kita masuk je habis. Ya. Jadi hukum ni dia berlaku mana? Dia berlaku keluar, luar kawasan kita. Dia keluar, dia boleh jamak, dia habis pun begitu masuk sepadan tu. Sepenting sempadan ditanda. Mana dia faham. Jika ada ia memerintahkan akan pekerjaannya seperti ada dia bukan hamba orang. Kalau hamba orang tak jadi. Dia hamba orang ikut tuan, ikut sayyid penghulu dia. Tiba-tiba dia rasa nak balik lah, penghulu dia tak pergi balik, tak boleh, dia kena ikut. Itu maksudnya. Dan bukan isteri, kalau isteri tak boleh juga. Niat isteri nak balik tak jadi sebab isteri bergantung dengan suami. Ya, dia nak pergi mana misalnya, Kuala Lumpur kan, tiba-tiba rasa nak balik, dia niat nak balik, tapi dia tergantung dengan suami, maka niat dia tak terpakai. Boleh lagi pakai, kalau dia nak kasar jamak boleh. Dan bukan askar oleh panglima dia, mana semua tu tertakluk orang lain, atau maksud dia. Dan lagi ada ia berhenti ketika berniat kembali, itu maka tiada harus baginya kasar di dalamnya, dalam berhenti. Dan kembali, ada pun jika ada ia hamba orang atau isteri orang, maka tiada putus safar mereka dengan niat kembali. Niat pusing balik tak batal. Sebab apa? Tak ada benda niat, sebab dia tergantung dengan orang lain. Dan demikian lagi tiada putus safar jika ada ia berniat kembali sambil berjalan, tiada berhenti. Dia niat nak kembali tapi tak berhenti lagi jalan ni, tak berhenti lagi tu. Dia pusing aja, berhenti pusing apa habis. Dan demikian lagi putus safarnya dengan sampai pada satu tempat yang telah berniat ia berhenti dalamnya 4 hari. Anu 4 hari. Tolak hari 2. Mungkin dia panggil. Itu syarat mungkin 3 hari, 4 hari. Waktu kalau kita pergi mana-mana, kita ada niatkan nak niat berapa hari duduk situ. 2 hari, 3 hari boleh jamak kasar lagi. Tapi kalau dia niat lebih daripada 4 hari tak boleh. Ya, maka dah hukum dia hukum orang bermukim. Samalah dengan hukum orang luar negara buat kerja dekat tempat kita. Dia buat projek bagi dekat, dia masuk je memang duduk berbulan ni. Lebih 4 hari dah. Dia masuk je dah. Dia tak dapat rosah syarak lagi dah. Bermakna dia balik, dia kena sembahyang macam biasa balik. Ya. Kalau kita singgah kan atau pergi tempat tertentu tapi tak sampai 4 hari, 4 malam, tolak hari keluar dia, maka ketika dia boleh jamak boleh kasar. Dengan malam dia kira. Daripada hari masuk lain hari masuk jangan kira, hari keluar jangan kira. Duduk betul-betul dalam tu 4 hari 4 malam. Maka dia jangan mana dia kalau lebih betul habis. Mana berniat berhenti dalamnya 4 hari. Mana kalau dia niat 4 hari nak duduk situ, tolak hari masuk keluar, maka hukum dia habis. Ya. Kalau tambah 4 hari boleh jamak dikasar lagi. Atau berniat berhenti di dalamnya kerana satu hajat yang diketahuikan bahawa tiada diperoleh hajat yang melainkan dengan 4 hari. Dia berhenti tu nak pungut hutang. Biasa dia pungut hutang seminggu habis. Maka dia masuk je habis. Tak boleh jamak, tak boleh kasar lagi. Dan jika diharapnya bahawa diperoleh hajatnya tiap-tiap waktu, maka harus baginya mengkasar sembahyang hingga 18 hari. Dia pungut hutang biasanya 3 hari selesai, 2 hari selesai. Tiba-tiba ada hal dah 2 hari tak selesai, dah masuk 4 hari tak selesai, dia rasa 2 hari lagi selesai. Ketika tu boleh anjak sampai 18 hari. Sampai 18 hari tu stop, tak boleh lagi dah, dia kena buat tamam macam biasa. Ya, itu masalah kalau orang dia punya niat tetap putus. Mana dia niat dah selesai, dapat besoknya selesai, tak selesai tambah 2 hari lagi, tak selesai lagi tambah lagi, tu boleh. Tapi kalau dia tahu dah memang dia awal nak letak niat 4 hari terlebih, maka dia tak boleh, asal tak dijamak lagi, semain tamam biasalah. Dan seperti demikian itulah orang yang berhenti di tengah laut, sama juga. Ya, kerana keteduhan angin. Dia berhenti tengah laut, dia pun jatuhkan sawah dia kan. Sebab nak teduh angin jemput. Lama dia duduk nak teduh berapa hari tu. Kalau dia 4 hari, bagaimana tak boleh lah. Ya, hukum dia macam mukim. Jawab dia kena semain tamam macam biasa lah. Habis maka diharapnya turun angin, maka tiap-tiap waktu. Maka harus nak dia kasar hingga 18 hari. Ni kalau harap turun angin tak. Sebab apa pakai angin? Sebab dia pakai kapal layar dulu kan. Tak jalan kapal dia berlabuh. Dia kasih 2 hari lah. Angin datang, tak datang juga. Yang boleh jamak dia kasar lagi. Datang lagi. Tak boleh 18 hari. 18 hari tak datang juga, jawab dia dah kena tamam semayang. Ya. Habislah. Dan pasulun wallah.